Dari Dataran Merdeka Kuala Lumpur, kami bawakan kepada saudara bicara wara terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Pertamanya kita merafakkan rasa syukur kehadap Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izinnya kita dipertemukan lagi dalam rancangan ilmu Forum Perdana Ehwal Islam. Pada kali ini kita berada di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Forum yang dibawakan oleh JAKIM dan RTM dengan kerjasama FAMA sempena sambutan 50 tahun. Sudah 50 tahun FAMA ataupun dia punya penuh, makna penuhnya Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Apa khabar orang FAMA? Alhamdulillah. Bila dijawab dengan penuh semangat pun, yang ke atas pentas pun terasa semangat juga. Baik. Kali ini kita nak bincang satu tajuk yang ada kaitan dengan FAMA juga. Selagu Lembaga Pemasaran Pertanian negara kita ini, tajuknya kita buat catchy sikitlah. Lebih kurang begini bunyinya, alahai nasib. Sedap bunyi tak? Tapi kita nak bincang tentang kedaulatan makanan, tentang pentingnya sektor makanan ini sebagai lambang kekuatan kedaulatan negara kita. Kita akan bincangkan bersama dengan dua ahli panel yang tidak asing lagi kepada kita ini. Saya perkenalkan. Yang dekat ni dah selalu sangat. Hak ujung dulu kot. Hak ujung, kamera fokus kat ujung dulu. Yang ladies first. Yang berbahagia Profesor Dr. Muhayya Muhammad, seorang pakar mata dan juga pakar motivasi yang tidak asing lagi di negara kita. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau FAMA pasarkan hasil pertanian, Prof pasarkan hasil mata kot. Gitu, ya, Prof. menerangkan pandangan mata manusia. Alhamdulillah, dari mata turun ke hati. Kita nak kaitkan macam mana dari mata boleh dikaitkan dengan FAMA nanti. Baik. Kita beralih kepada panel yang kedua. Tidak asing lagi, selalu berforum dengan Datuk ini. Yang berbahagia Datuk Badil Shah Alauddin daripada Jabatan Agama Islam Negeri Pahang. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sikit, Alhamdulillah. Sampai bila, Datuk, tadi? Sampai tengah petang tadi. Baik. Kita akan bincangkan tajuk tentang alahai nasib ini yang ada kaitan dengan kedaulatan makanan. Prof Muhayya, saya selalu sebut ini. Negara kita ini apa yang tidak ada? Minyak ada, tanah subur, cucuk aja, hiduplah. Masalahnya tukang cucuk tu tak ramai. Ini masalahnya. Ya, apa tu tidak ramai? Bukan apa, Prof. Saya selalu sebut ini. Barang-barang ataupun pokok-pokok pada luar, pokok getah, pokok kopi, kelapa sawit, pokok, semuanya bukan daripada negara kita. Semua daripada luar. Tanam negara kita, kita antara pengeluar yang hebatnya. Pak FAMA tolong pasarkan. Kenapa dan mengapa, Prof Muhayya, ya? Kita tidak hebat seperti mana tanah yang subur Allah anugerahkan kepada kita. Kita bukan menjadi orang kata pengeluar. Kitalah pengguna. Kalau makanan, Prof, ya, Prof nak cerita pasal makanan kan. Kitalah yang jadi pemakannya. Tetapi bukan pengeluar makanannya. Jadi sekarang ni sempena 50 tahun FAMA ini, bukan saja kita nak cakap soal makanan, Prof. Tapi nak makan, nak pasarkan makanan yang boleh menyihatkan badan kita, Prof Muhayya. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana jumpa pada satu majlis ilmu yang insya-Allah akan membincangkan satu topik yang sangat penting. Kalau perhati betul-betul, Prof Ridwan, tidak ada manusia yang tak makan. Ya Ustaz, Datuk? Ya? Dan sebagai macam mana kita tahu semuanya ada tetapi tidak buat. Sebab sebenarnya manusia itu bertindak berdasarkan paradigma, berdasarkan blueprint, berdasarkan conditioning dia. Jadi kita nak lihat sama ada seseorang itu rajin atau tidak rajin bergantung cara dia dibesarkan dan cara dia diberi didikan. Tetapi saya rasa daripada kita nak menyalahkan yang dah lalu, apa kata kita ambil langkah proaktif di mana kita akan move forward dan kita nak lihat kepentingan makanan itu. Sebab dari segi perubatan kita pun tahu semua penyakit sebenarnya berpunca daripada makanan yang tidak sihat.
Dan saya nak sebutkan di sini bahawa makanan yang paling sihat ialah buah-buahan dan tumbuh-tumbuhan. Jadi tahniah kepada Fama kerana selama 50 tahun ini telah mengadakan sistem dan proses pemasaran yang menyebabkan mudahnya kita mendapat sayur-sayuran dan tumbuh-tumbuhan. Jadi saya nak mulakan Prof. Ridwan macam satu formula. Formula ni kalau kita guna betul-betul, insya-Allah semua orang akan banyak makan sayur. Saya rasa pihak Fama dah senyum, dah mula senyum ya Datuk. Okey, formulanya ialah kesihatan bersamaan dengan nutrisi dibahagi dengan kalori. Maknanya kita tahu kalau nutrisi bahagi kalori bersamaan dengan kesihatan atau panjang umur seseorang. Jadi saya rasa yang menonton ni semua pernah buat belajar matematik. Bererti formula ini mengatakan kesihatan atau umur kita, tak kira kalau ajal Tuhan dah tetapkan, tetapi dari segi kesihatan berkadar terus dengan nutrisi yang kita makan dan berkadar songsang dengan kalori yang kita ambil. Maknanya kalau kita bandingkan satu jenis makanan para penonton sekalian, lihat buah brokoli, sayur brokoli ataupun sayur bayam. Nutrisinya dibahagi dengan kalori sangat tinggi. Maknanya bagi setiap kalori yang bayam beri, nutrisi sangat tinggi dibandingkan dengan kita makan kuih manis, di mana gula itu, satu kalori gula, satu saja nutrisi. Jadi, saya nak terangkan satu konsep dipanggil kita beri makan perut atau beri makan sel. Adakah saintifik sangat? Boleh ya saya cakap macam ni? Okey. Faham ya? Okey. Sebab sebagai doktor mata, dalam mata kita sebenarnya kita ada 126 juta sel peka cahaya yang sentiasa digunakan dan menjalani proses metabolisme. So bila metabolisme ni banyak, maka banyaknya lahir dia panggil free radical ataupun bahan-bahan yang menyebabkan kanser dan ketuaan pada seseorang. Jadi siapa yang makan sayur, sebab tu saya buat kelakar ni. Seorang doktor mata, bila dia melihat retina pesakit, retina tu yang belakang mata kita tu, pada mereka berumur 70 tahun, kita boleh teka dia ni sama ada dia makan sayur banyak atau tidak, dia merokok atau tidak. Sebab apa Datuk Wadisha? Sebab orang yang merokok, orang yang tak makan sayur, terdapat banyak bahan-bahan kerosakan di retinanya. Dipanggil satu penyebab kebutaan juga. Jadi, saya nak terangkan di sini bahawa apabila kita makan sayur, itulah kita boleh makan sel yang sihat. Itu saja setakat ini, Prof. Prof, sebab tak pakai cermin mata sebab banyak makan sayur ke? Tak juga, memang... Hak ni pakai sebab tak makan sayur. Datuk. Tadi Datuk KP Fama, Datuk Ahmad sebut tadi dengan saya lah ketika makan tadi. Dia kata rakyat Malaysia ni seorang, dia makan sayur untuk dalam masa setahun 50 kilo setahun. Betul Datuk Betul tak? Datuk kata ya tu. Yeah. Cukup ke 50 kilo setahun seorang makan sayur, Prof. Mohaya? Jadi kita kira kalau 50 kilo setahun, maknanya 52 minggu satu tahun, maknanya satu minggu cuma 1 kilo. Sangat tidak cukup. Sepatutnya kita makan 90% makanan kita buah dan sayuran. Maknanya kalau nak lebih lagi 100 kilo setahun, kira lagi bagus lah Prof. Lebih lagi. Baik. Sepatutnya 5 kali ganda lagi. Baik. Kita tanya pula orang yang dah rosak mata ni sebab tak makan sayur. Datuk Ban. Datuk yang marah tu bergurau. Kalau begitu penting je. Sebab itu Fama ni dia selalu diasosiatkan dengan pasar tani dan sebagainya. Bukan? Saya rasa ini dipasarkan benda-benda sayur-sayur yang segar. Ataupun daging yang segar dan sebagainya. Apa tu Datuk Ban. Masalahnya sekarang ini, Datuk Bat ya, Fama ni bersungguh-sungguh nak memasarkan hasil tani ini. Tetapi kita tengok realitinya, umat Islam ni dia tak jadi pengeluar. Kebanyakannya kalau pengeluar pun dia dalam bentuk yang kecil-kecilan. Berbanding dengan bangsa saya, apa tu Datuk Bat, saya kena sebut ini. Tuan-tuan puan ya, sebab mereka menguasai ekonomi pertanian pun mereka kuasai. Hatta kalau tuan-tuan tengok, di kabel-kabel elektrik yang besar-besar tu, yang kita kata bahaya tu, di situlah dia bercucuk tanam. Di situlah dia menghabiskan masanya. Di situlah badan dia kena panas terik matahari.
Kita tak nak sebab tak glamour. Kita nak semua kerja yang glamour-glamour. Datuk Bat, macam mana nak ubat alhai nasib orang Islam kita ini, Datuk? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Terima kasih Profesor Dr. Ridwan selaku moderator, rakan bicara wara Profesor Dr. Muhayya Muhammad, seterusnya para penonton sama ada di dataran Merdeka, di Singapura, di Brunei, di selatan Thailand, di Sumatera, di mana-mana juga berada, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Memang masalahnya bila kita tengok masyarakat kita disuruh berusaha bersungguh-sungguh, dia akan pegang kepada satu konsep, tak payah beria lah Ustaz, rezeki secupak takkan jadi segantang. Kita usaha beria-beria pun memang Tuhan dah bagi nasib kita setakat itu. Nak buat apa beria-beria? Dah memang nasib saudara mara Dr. Ridwan rajin bekerja, nasib dia. Dah nasibnya saudara mara bangsa kita ni jenis malas belaka, nasib kita lah. Jadi itu sebab persepsi ni kita nak perbetulkan. Konon apabila rezeki kalau dah ditetapkan, apa guna berusaha dengan bersungguh-sungguh? Cukuplah apa yang ada. Siang malam kita ini hanya mengenangkan nasib, nasib dan nasib. Dan kebetulan pula nasib ini asyik malang saja memanjang. Maka benarkah persepsi yang sebegini? Baik, kita ingin jelaskan. Dari segi falsafahnya, ketentuan Allah Ta'ala terhadap makhluk ada 3. Pertama, dia panggil kudrat, takdir, nasib. Kodrat ini, orang selalu bayangkan kodrat, takdir, nasib ini benda yang sama. Dari segi korelasi 3 perkara ini berhubung. Jawapannya tidak. Sebab kodrat ini kehendak Allah terhadap seluruh makhluk ciptaannya. Contoh, pisau, kodratnya memotong. Api, kodratnya membakar. Ketentuan Tuhan terhadap matahari, bulan, bumi, ini dipanggil kodrat. Yang kedua, takdir. Takdir ni hierarki manusia Tuhan tentukan. Lelaki, wanita, kelahiran, jodoh, kematian. Sebab itu dalam falsafah Jawa dia ada sebut 5 perkara kita tak pasti. Dia panggil takdir. Siji pasti, loro jodoh, telu wahyu, 4 kodrat, 5 bandar. Nombor 1 mati, tak ada orang tahu. Yang kedua jodoh. Yang ketiga wahyu, anugerah. Nak dapat gelaran, nak dapat pangkat, kita tak tahu. Yang keempat kodrat, nasib kita. Dan yang kelima bandar, rezeki, tak ada orang tahu. Kodrat dan juga takdir ini hak prerogatif Allah. Kehendak dan kuasa Allah, dia bersifat konstruktif tapi tidak ada yang tak baik. Ketentuan tu sentiasa ada hikmah, tinggal kita saja yang mencari je. Cuma yang ketiga, nasib. Nasib ini berbeza dengan kodrat dan juga takdir. Kita selalu dengar orang kita sebut, nasib baik bawa pelahan, kalau tidak jatuh gaul dah kawan tadi. Nasib baik makan sikit, kalau tidak kita sakit perut. Nasib, mengadu nasib. Ada orang kata, saya mau ke Kuala Lumpur nak mengadu nasib. Sudah nasib badan. Apa erti nasib? Nasib ini diambil daripada bahasa Arab. Kalimat Arab yang maksudnya al-hazzu min kulli syai'in. Bahagian ataupun portion kepada sesuatu. Maknanya bentuk pluralnya dia panggil ansibah. Jadi nasib ini dia boleh dibentuk-bentuk. To be shaped. Dia boleh di-shape dan dibentukkan berdasarkan ketentuan kita. Saya bagi contoh begini. Dulu Dr. Ridwan, orang Jepun badannya pendek-pendek. Orang Melayu dulu masa jajah Jepun panggil Jepun ni bangsa katik. Tetapi sekarang kalau kita pergi ke Jepun, kita pula jadi orang katik. Orang Jepun sudah semakin tinggi-tinggi semua, termasuk Korea. Apa sebab? Sebab bangsa Jepun telah memahami kodrat Tuhan yang dilekatkan pada unsur-unsur bahan makanan. Dia kaji karbohidrat, protein, kalori, lain-lain. Mereka buat kajian dan ubah pola dan unsur makanan. Akhirnya dia lebih tinggi daripada kita. Begitu juga kodrat Tuhan pada kulit manusia ada batasnya. Tetapi ahli-ahli karate, taekwondo, dia kaji rupanya kita boleh bengkokkan besi. Kita boleh memecahkan batu bata dengan berfikir di luar daripada biasa. Sebab itu kita malu dengan negara-negara yang tak ada hasil bumi. Switzerland misalnya. Switzerland tidak ada koko. Tetapi mereka adalah pengeluar coklat yang terbaik sekali di dunia. Norway hanya ada 7,000 nelayan.
Malaysia hampir ada 85,000 nelayan. Tetapi nilai ekspor tahunan ikan orang Norway 30 juta Norwegian kron setahun. Maka adakah kita selama-lama nak kata dah nasib begini? Tak, atas kita nak mengubahnya. Wallahualam. Terima kasih Datuk Bat. Nak tanya sikit Prof Moya ni sebelum kita berehat ni. Tadi Datuk Bat dia sebut orang Jepun dulu katik rendah ha. Sekarang ni kerana dia makan benda-benda yang bagus-bagus dia jadi tinggi. Ada faktor pemakanan mempengaruhi. Okey. Okay. Ada bro. Jawab kejap lagi. Kita berehat seketika. Saudara jangan ke mana-mana, teruskan bersama Bicara Wara Terbaik Forum Perdana Ehwal Islam. Baik saudara, terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama Bicara Wara Terbaik Forum Perdana Ehwal Islam yang dibawakan oleh JAKIM dan RTM dengan kerjasama Fama sempena sambutan 50 tahun. Tadi sempat kita mengusik Prof Muhaya nak kaitkan dengan makanan kesihatan dengan kalau boleh nak tinggi sedikit. Bukan apa selepas ini kita nakkan Fama pun dah buat pun boleh pasarkan bahan-bahan yang berkhasiat yang boleh memanjangkan usia, yang kandungan nutrisinya sesuai untuk badan. Saya nampak hari ni ada satu aja Prof Moya, air mineral. Ini Fama punya lah ni. Sebab dia nganjurkan, kita pujilah sikit dah. Ini minum air putih paling baik lah Prof dah, yang daripada yang bergula kan. Dah, kita nak war-warkan juga pada masa yang sama Prof, ya, kaitan dengan Fama ini supaya rakyat Malaysia ni dia membiasakan kalau dia tanam pun tanam benda-benda yang berkhasiat yang boleh memberikan faedah kepada kesihatan dia dan boleh memanjangkan umur dia supaya dia boleh berbakti kepada negara. Prof, kedaulatan makanan, kedaulatan negara ini kalau kita asyik sakit aja, saya dah sebut tadi. Dan kalau kita masih lagi dalam peringkat mengguna aja bukan mengeluar, adakah kita dapat kedaulatan negara itu, kedaulatan negara? Prof ulas, silakan. Okey, jadi saya jawab sikit pasal yang macam mana makanan. Dari genetiknya memang kalau orang Jepun tu dia tidak tinggi ya. Tetapi kini terbaru dia panggil epigenetik. Epigenetik lah environment yang boleh mengubah jin mana yang switch on atau off. So memang ada benarnya. Ya, so Datuk Bat punya research saya tarik pada apa dia buat. Memang very good research. Ya. Kalau Datuk Bat nak kempiskan perut dia sikit boleh? Boleh, mudah saja. Mudah saja. Datuk Kepi dah memang kempis dah perutnya, memang steady. Jadi tentang pemakanan ya, saya nak sebut macam ni. Di negara kita perhatikan, duit kita banyak habiskan untuk merawat orang sakit. Betul? Jadi berapa orang, saya sebagai doktor perubatan, masa kami dilatih dulu, jarang diajar tentang nutrisi. Saya dah nak pencen ni pun barulah tahu tentang fikir tentang nutrisi. Sebab dulu doktor kami semua diajar untuk merawat penyakit. Pencegahan, kita kata makanan seimbang itu saja. Dan saya nak cadangkan, ini pun rancangan forum perdana, ramai yang menonton ya, mungkin yang policy maker buat. Apa kata, setuju tak dengan saya? Setiap rakyat yang sihat, setiap tahun pergi buat laporan kesihatan, siapa sihat, bonus dia lebih tinggi daripada orang tak sihat. Sebab habis duit kita dibelanjakan ubat kencing manis. Dialisis pasal kencing manis, orang buta pasal kencing manis. Dan kencing manis ni bermula daripada orang kurang makan buah-buahan yang sihat dan sayur yang sihat. Banyak makan nasi putih saja, ya. Jadi sebab itu kalau kita sebagai rakyat faham tentang pentingnya makanan, sebab obat ni dimakan sesekali. Tapi doktor banyak pasal ubat. Tetapi makanan yang dimakan hari-hari tidak dititik beratkan. Dan bayangkan Prof Ridwan, katakanlah orang tu kena kencing manis. Saya sangat cakap tentang kencing manis sebab saya rasa dalam satu rumah tak ada orang tak ada kencing manis. Kencing manis dihasilkan kerana tabiat pemakanan yang tidak baik. Tetapi apa yang doktor rawat, doktor beri obat. Doktor tidak obat tabiat makan yang tidak sihat. Sebab itu dengan adanya Fama yang akan menentukan sampai ke pintu rumah kita makanan yang sihat, yakni berbentuk buah-buahan dan sayur-sayuran, insya-Allah kita akan dapat indeks kesihatan lebih tinggi untuk rakyat kita, insya-Allah. Ya? Baik, terima kasih. Saya ingatkan tadi Fama nak letaklah produk-produk dia kat sini. Kau boleh. Rupanya tak ada, tak? Yang rak-rak supermarket yang saya tengok, kopi ada. Apa lagi, Datuk dah? Apa lagi produknya?
Kopi satu. Lagi saya kaya pun ada kan, betul tak? Agromah banyak. Allah Datuk patut letak sini. Kita nak tunjukkan Fama yang anjurkan forum ini. Nah, kita nak bagi tahu kepada penonton. Ini dia hasilnya. Kalau boleh lagi beli lagi bagus kan, Datuk, bukan? Saya begini. Maksud saya, Datuk, ya, kita kena mengubah nasib kita. Saya merasakan kalau kita sebut kedaulatan makanan ini, kedaulatan negara akan tergugat, Datuk. Kalau umat Islam ini dia tidak menjadi pengeluar, dan Fama sudah 50 tahun ada di sini nak bantu anak-anak kita, nak bantu masyarakat kita dan sebagainya. Tetapi kita tidak ambil peluang ini. Jadi saya minta, Datuk, dalam forum yang terbatas keadaannya, Datuk, ya, saya dah sebut pada awal tadi, tanah kita subur, negara kita ni apa yang tak ada, semua ada. Di tempat lain ada, kita ada. Kalau kita tak ambil peluang ini, kita akan menyesal satu hari nanti, Datuk. Silakan. Baik, terima kasih. Saya setuju dengan Dr. Ridwan. Malangnya, walaupun tanah kita begitu subur, cocok boleh hidup apa saja. Jangankan tanam pokok, meja kayu, kursi kayu, letak tengah panas, hujan panas, seminggu tumbuh pokok meja tu. Punyalah suburnya bumi kita ini. Tetapi tanah terbiar begitu banyak sekali. Finding ataupun dapatan daripada Jabatan Pertanian tahun 2014, dia orang kenal pasti ada seluas 119,273.98 hektar tanah terbiar di seluruh negara. Tanah terbiar betul, yang tidak dilaksanakan apa-apa pun. Baik, orang mungkin tanya, 119,000 hektar ni besar mana, Ustaz? Dia punya besar, lebih besar daripada Pulau Pinang. Tanah yang terbiar begitu saja. Sangat merugikan. Sebab itu dalam kitab fiqh, dia ada satu bab, dia panggil Ihya'ul Mawat. Nabi suruh kita menghidupkan tanah-tanah yang mati. Bahkan orang yang menghidupkan tanah yang mati berhak pula mendapat pemilikan kepada tanah tersebut berdasarkan hadis-hadis yang panjang lebar. Itu isu yang pertama. Yang kedua adalah saya fikir soal kedaulatan negara ni, soal food security ataupun keselamatan makanan. Ya, kita tak nafi. Sekarang ini kerajaan terpaksa nak import bahan makanan tertentu daripada luar negara. Dan perbelanjaan yang dikeluarkan oleh Pak Pemerintah bukannya sedikit. Sejak 10 tahun yang lepas, ada 221 bilion kurang lebih kerajaan belanja untuk nak import makanan. Dan kerajaan belanja hampir 15 bilion setiap tahun untuk nak import benda-benda ini. Kita tak nafi. Memang tak ada arah. Ada benda tertentu kita terpaksa import. Benda tu tanam pun susah nak buat dalam skala besar. Pertama, koko misalnya. Kopi, teh, susu, gandum, apple, orange, ubi kentang, salad, beras, tepung. Kita tak boleh nak semuanya ada di sini. Kita tak nafi. Tapi yang kita peliknya dan tidak rasa munasabah, takkan pucuk paku pun nak import pada Thailand. La ilaha illallah. Pucuk paku jalan Kuantan Pekan. Banyak kiri kanan tu. Kenapa perlu nak import daripada Thailand? Yang kita takut, keselamatan makanan. Bayangkan. Kita tak nak berlaku kalau di India banjir, bawang Bombay naik harga. Itu kita takut yang berlaku. Kita terang menderang, kering garing, tak ada hujan, tak ada panas, tak ada apa, biasa saja. Tiba-tiba barang naik harga. Sebab tempat asal barang tersebut sedang dilanda oleh musibah. Lalu bagaimanakah dengan kedaulatan negara kita? Sebab itu saya fikir usaha yang dilakukan oleh pihak Fama ini perlu mendapat dukungan banyak pihak. Sebab mereka nak memasarkan sehabis daya produk-produk yang ada di desa-desa ni khususnya. Hari ini kalau kita tengok dari segi lambakan produk pertanian, masa ini pengeluaran buah-buahan tempatan kita anggarkan sekitar 1.8 juta tan metrik setahun. Dan dia boleh jangka meningkat kepada 2.6 juta tan metrik pada tahun 2020 dengan pertumbuhan tahunannya sekitar 3.8%. Pengeluaran buah-buahan bermusim macam rambutan, durian, cempedak, duku, manggis apa semua ni dianggarkan boleh naik sampai 150,000 tan metrik setahun dan nilainya kurang lebih 300 juta. Bayangkan dengan potensi yang sehebat ini. Allah Ta'ala kurniakan buah-buahan yang melimpah ruah kepada negara kita. Kenapakah kita tak boleh lakukan sesuatu untuk dipasarkan ke peringkat yang lebih jauh daripada biasa? Sebab itu saya setuju dengan Dr. Ridwan tadi. Masalah kita sekarang adalah sikap masyarakat kita.
tidak mau bercocok tanam, membiarkan tanah-tanah terbiar merata-merata. Dan ada pula yang sudah pun menanam tapi tak tahu ke mana nak dihalalkan hasil-hasil tanaman mereka. Maka dengan diadakan sambutan 50 tahun PAMA ni baru kita jelas. Oh, ada agensi yang boleh bantu kita untuk nak tolong memasarkan segala buah-buahan yang kita tanam atau sayuran yang kita tanam selama ini. Wallahu a'lam. Terima kasih Datuk Bat. Saya teringat lagi bila saya berforum dengan Datuk Bat dulu. Bila Datuk sebut bahawa ini kan ada contoh yang orang yang kutip tong-tong plastik ni, yang bahan-bahan recycle ni dia kutip jadi jutawan Datuk dah. Bila kita buat secara langsung forum perdana tu. Bila kita buka pada soalan untuk penonton bagi pandangan dalam Facebook dan sebagainya, dia kata cakap bolehlah. Tui mudahnya kita nak bagi tahu, kita bagi tahu hebatnya orang yang menggunakan bahan-bahan yang tak glamour ini, tapi dia jadi kaya disebabkan usaha dia yang bersungguh-sungguh dan kita perlekehkan. Sebab itu Datuk ya, kalau ada orang-orang sebegini, kedaulatan negara kita akan tergugat Datuk. Sebab itu FAMA mengorak langkah supaya kita jaga kedaulatan ini, mudah-mudahan negara kita akan selamat. Baik, kita berehat seketika, saudara jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami selepas ini. Baik saudara, terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama kami Bicara Wara Terbaik Forum Perdana Ehwal Islam yang diadakan di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Forum yang dianjurkan oleh FAMA dan dibawakan oleh JAKIM dan RTM. Baik, tadi kita dah dengar belaka dah. Ya, pentingnya kita ni merubah nasib supaya kita dapat menjaga kedaulatan keselamatan negara kita. Dan kita nak dengar pula reaksi daripada penonton yang agak ramai di Dataran Merdeka ini. Kalau saya nampak di situ sudah bersedia dengan pandangannya, saya persilakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi saya jawab salam dulu. Ya. Okey, terima kasih Profesor. Ya. Dan satu soalan khusus kepada untuk berbahagia Nanti Datuk. dulu, nama siapa? Nama saya Abdul Raizal bin Abdul Manaf. Kerja di FAMA lah ni. InsyaAllah. Cuba senaraikan barang-barang yang dikeluarkan oleh FAMA. Kita ada produk agromas. Antaranya kopi satu, kita lagi? ada kopi anggrek. Lagi? Banyak kaya dan Lagi? proses yang lain. Oh, ini bagus. Ini boleh naik pangkat ni. Yang Prof Maya sebutkan tadi. Ya, sila. Apa nak tanya? Okey, khusus untuk yang berbahagia Datuk. Okay, untuk makluman kita semua, FAMA telah ditubuhkan pada tahun 1965 dan sejak ditubuhkan selama 50 tahun ini banyak aktiviti pemasaran yang telah diwujudkan oleh FAMA, di antaranya mewujudkan pasar tani, gerai buah-buahan dan sebagainya. Jadi untuk persoalan di sini, pada pandangan yang berbahagia Datuk, bagaimana kita untuk mendaulatkan makanan sektor agro makanan negara secara lebih berkesan pada masa yang akan datang. Baik. Terima kasih. Terima kasih. Itu satu soalan yang begitu baik Prof Muhayya. Bagaimana kita nak mendaulatkan. Mendaulat satu hal Prof ya. Tapi kita yang makan ini kena pandai memilih, kena pandai membeli dan sudah tentulah belilah produk FAMA. Prof Maya, silakan. Terima kasih. Saya rasa dari segi perubatan, makanan yang paling baik ialah makanan yang segar. Dan kita ucap tahniah kepada FAMA kerana memproseskan setengah makanan untuk lebih senang dimakan. Tetapi saya nak cadangkan di sini, kalau boleh kita ikut macam negara di luar negara, di mana bila sama ada raspberry, dia akan frozenkan raspberry itu. Jadi saya perhatikan kita kerana banyak buah-buahan bermusim, kadang yang buah tu jadi tak elok. Apa kata kita ada konsep frozenkan buah-buahan ini. Dan kita tahu buah seperti durian Belanda, satu bahan yang katanya sangat bagus melawan kanser. Dan pernah saya beli satu petapuai kecil saja RM15 setelah difrozenkan. Jadi saya rasa sangat penting bagi kita menentukan bahawa apa yang kita makan itu, yang saya nak sebut tadi, dimakan oleh sel. Saya nak memperkenalkan bahawa jika kita beri makanan yang sihat kepada setiap sel, maka setiap tisu dan organ dan sistem kita akan sihat. Baik Prof. Saya tengok tadi Datuk Bat pun disebut nama tadi oleh penanya soalan tadi. Datuk nak tambah serba sedikit, silakan Datuk. Baik, terima kasih.
Ya, saya setuju dengan apa yang dinyatakan oleh saudara kita tadi. Penduduk di Malaysia ini 60% adalah penduduk luar bandar. Orang duduk di bandar ni lebih kurang dalam 40% sahaja. Dan kampung pula dia sangat kaya dengan sumber-sumber alam, rotan, buluh, kayu, tanah liat, pandan, mengkuang, macam-macam. Tu pandan ada Datuk tu. Ya, bayangkan. Jadi hiasan malam. Dan masyarakat desa pula kebanyakannya adalah orang yang ada kemahiran dan mereka sangat rajin bekerja. Tadi Prof Maya bagi formula nak panjang umur, minum sihat. Kita bagi formula untuk fulus pula. Sumber tambah dengan kemahiran, dapatannya fulus lah. Sumber ada, kemahiran ada, orang duduk kampung keseniannya begitu tinggi, mereka menghayati alam, bahan-bahan ada, boleh buat duit. Sebab itu negara-negara seperti Thailand, Indonesia, Filipina, Jepun, mereka memang jadikan kegiatan kampung sebagai kegiatan ekonomi paling penting. Rakan-rakan kita di Filipina, sebatang pokok kelapa, dia boleh dapat 125 produk. Sebatang pokok kelapa. Kita barangkali tak sampai 100 produk kita boleh dapat dari sebatang pokok nyo itu. Tapi disebabkan mereka sangat menggunakan potensi orang kampung yang ada ini. Sebab itu kita ucap tahniah kepada pihak Fama. Kita dipahamkan sekarang ini pihak Fama sedang merancangkan lagi operasi pasar tani kekal dan macam-macam. Saya kira ini sangat bagus. Dan ada satu kajian pernah dibuat, pengunjung yang pergi ke pasar tani, dia boleh jimat belanja dapur RM100 setiap bulan kalau dia beli barang-barang di pasar tani. Sebab harganya itu tak banyak jatuh di tengah jalan kepada orang tengah, orang kiri, orang kanan, orang tepi, atas, bawah, tak ada. Dia direct saja. Ini satu kita ucap tahniah kepada Fama. Yang keduanya, program lelongan sayur-sayuran. Tapi sayur berkualiti lah, bukan sayur buruk. Dia buat lelongan sayur-sayur berkualiti tiap-tiap minggu di 85 buah lokasi pusat operasi urus niaga Fama. Kemudian kita dipahamkan mereka merancangkan penanaman dan juga tanam semula pokok-pokok buah macam durian, manggis, langsat, rambutan. Dipanggil program Jom Bertani. Ini juga bagus. Dan saya paling tertarik sekali adalah kempen makan buah. Ini bagus. Saya pernah ternampak Fama punya tagline ataupun moto dia. Dia sebut lebihkan makan buah-buahan dan sayur-sayuran tempatan, pilihan tepat dan berkhasiat. Yang ini begitu bagus sekali. Sebab negara-negara maju, sebagai contoh di Amerika Syarikat, dia orang memang sentiasa promosikan, jom kita makan buah-buahan keluaran negara kita sendiri. Sebab itu United States Department of Agriculture atau USDA, dia sedang buat kempen kepada pengguna di Amerika Syarikat, gunakan barang tempatan. Slogannya adalah Know your farmer, know your food, local is king. Dia sendiri sangat menggalakkan orang ramai, jom makan buah-buahan tempatan. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, jom kita sahut kempen dan seruan daripada Fama ini. Wallahualam. Terima kasih Datuk Bat. Tadi nak sampai ke Dataran Merdeka tadi saya jam juga di jalan tadi. Nampak pula lori Fama tu dia tulis apa ke dia tulis tadi kat lori tu, usahawan Fama jihad memerangi orang tengah. Itu lori Fama dah tahu tak? Ceritanya. Nampak dah tahu tu saya boleh cerita je. Saya tak boleh cerita apa tu kan. Apa pun kita buka lagi satu soalan pada penonton yang ada kat sini. Mana dia tadi? Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nama saya Siti Farhada binti Ismail. Kerja kat Fama juga? Saya student intern. Student? Practical. Oh, di Fama? Sepanjang berada di Fama, apa perasaan saudari ni? Seronok sebab banyak pengalaman yang saya dapat. Dah minum kopi dia? Sudah. Okey. Silakan. Soalan saya pada Prof Muhanya. Mengenai kesihatan dan nutrisi yang Prof cakapkan tadi, macam mana seperti yang kita tahu, makanan ruji kita adalah nasi. Dan apa yang saya tahu, Malaysia adalah negara yang ke-10 mengalami masalah obesiti di dunia. Jadi pada pandangan Prof, apa kita punya kebaikan sekiranya kita mengubah cara pemakanan nasi kepada buah dan sayuran?
adakah ia menjamin kedaulatan makanan itu sendiri? Itu Baik. saja. Terima kasih. Tak sia-sia buat apa tu latihan di Fama. Prof, makan nasi banyak karbohidrat. Masuk kat badan jadi gula. Kecil manis lagi teruk, Prof. Jawablah soalan tu. Baik. So ilmu pertama kita nak belajar ialah makanan yang asli, yang tidak diproses terbaik, sebab Allah jadikan bakteria dalam tubuh kita ini untuk memproses bahan-bahan yang Allah jadikan dengan natural. Sebab itu dia panggil gini, lagi proses makanan itu lagi kurang khasiatnya. Sebab proses refine makanan itu menghilangkan nutrisi. Dan nasi kita tahu ialah beras putih yang dibuang khasiatnya cuma karbohidrat. Bila kita makan, gula kita naik. Kalau kita tak senaman menjadi lemak dan kencing manis. Saya nak kenalkan tentang dia panggil makanan sebenar dengan makanan palsu. Subhanallah, apa pula palsu ya? Makanan sebenar, kita bayangkan macam ni. Kalau kita tengok satu pokok, kenapa daun hijau? Sebab ada klorofil. Kenapa ada klorofil? Allah jadikan nak dapatkan cahaya matahari untuk proses fotosintesis, maka akan menghasilkan makanan. Jadi bayangkan kalau kita makan sayur, tenaga daripada matahari pergi ke pokok, kita makan terus sayur tu, apa berlaku? Tenaga terus pada kita. Sebab itu dia panggil high energy food. Dibandingkan kalau kita makan daging lembu yang makan rumput, so dia punya tenaga dah lalu daripada matahari, rumput, lembu, baru kita. So bila kita makan benda-benda yang sihat ini, bakteria akan proses makanan itu dan masuk ke dalam sel. Sel itu akan dapat makanan, dan bila sel itu diberi makan, sel itu kenyang, maka dia tidak akan menghantar signal kepada otak kita untuk makan lagi. Kenapa bila kita makan makanan yang palsu, contohnya makanan diproses, makanan segera, makanan banyak lemak, banyak garam, banyak gula, kita makan 2 jam nak makan lagi, kita diketagih makanan sebab masuk dalam perut, kenyang perut, tetapi sel kita lapar. Maka sel kita akan mengeluarkan hormon pergi pada otak, suruh makan lagi. Maka kita jadi ketagih makanan. Jadi bayangkan kalau kita nak makan nasi, boleh saya cadangkan macam ni. Bila kita nak makan, selalunya kita nasi sepinggan, sayur sikit, daging ke atas, buang. Kita makan, taruh sayur separuh, dan nasi tu sebagai kondimen saja. Dan kalau saya rasa orang Cina, Dr. Ridwan, suka makan bubur. Saya tahu kenapa makan bubur tu sihat. Sebab untuk menghasilkan bubur semangkuk tu beras sikit saja. Sebab kita masak bubur, satu nasi, satu beras, 6 air. So kalau rasa nak makan nasi, makan bubur sedikit. Kalau boleh makan beras pirang dan sebagainya. Ya. Baik, Prof. Ini cara pemakanan sihat daripada pakar mata, Prof, ya? Sebab mata kita kalau makan tak sihat, nampak dalam mata dulu. Bila dah tua baru nampak. Kalau bukan Prof yang nak bercakap benda ni, siapa lagi? Tengok umur Prof sekarang ni, mata tak ada cermin mata lagi. Tak tahulah kalau dia lasik mata dia sendiri bukan? Apa pun, sebagai seorang pakar perubatan, saya yakin Prof jaga tentang soal pemakanan ni, Prof. Lepas ni saya akan kongsi resepi. Baik, insyaAllah. Saya rasa bertuah Fama malam ini. Ya. So, kurang-kurangnya ialah kita dapat ilmu sedikit. Ya. Bukan saja kita perlu pasarkan makanan, tapi makanan kita itu perlu berkhasiat supaya rakyatnya sihat, umur panjang, boleh berkhidmat pada negara, barulah kedaulatan terjamin. Betul, kita panggil makan sihat, bukan sedap saja. Baik, sihat terima dan kasih, sedap. Prof. Fama buat lama dah, Prof. Saja nak ucik Fama malam ni sebab dianjurkan program malam ni. Baik, kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami selepas ini. Baik, saudara, terima kasih kerana masih lagi terus setia bersama kami. Bicara Wara Terbaik Forum Perdana Ehwal Islam yang diadakan di Dataran Merdeka Kuala Lumpur. Forum yang dianjurkan oleh Fama dan dibawakan oleh JAKIM dan RTM. Kita sedang membincangkan tajuk Alahai Nasib. Ya, berkaitan dengan kedaulatan makanan dan ada kaitan secara langsung dengan kedaulatan negara kita. Tadi saya usik-usik apa tu Datuk KP Fama, dan sekarang ini di atas pentas sudah sampai kopi 1. Ustaz, apa tu Datuk? Prof, cuba Prof kita minum malam ni. Memang kelas Datuk.
Tu dia nak sebutnya anak-anak muda kita dan sebagainya bila nampak Fama nanti nak kempen lah sama kan supaya apa tu orang kata rasa kopi dia dan produk-produk dia. Kempen sungguh malam ni saya ni. Baik, Datuk Bat, saya bukan apa Prof Moya ya. Kita ni kalau disebut sebagai, kalau kita lah pengeluar ya, umat Islam di negara kita tak sampai 20%, Prof. Maknanya pengeluar negara kita ini kebanyakannya orang bukan Islam. Di mana kita ini? Sebab itu Fama berusaha bersungguh-sungguh untuk membantu masyarakat kita hari ini. Sebab itu Prof ya, walaupun Prof pakar mata dan sebagainya, saya nak suntikkan kepada masyarakat kita bahawa kalau kita tidak berubah pada sekarang ini, memandang lekeh kerja-kerja bertani ini, memasarkan kerja-kerja bertani, bahan pertanian ini, kita memandang ini tidak glamour, lekeh dan sebagainya, satu hari kita akan menyesal. Saya ulang sekali lagi, negara-negara seperti China, Thailand dan sebagainya, mereka pengeluar dan mereka mengekspor. Dan sampai bila kita nak import, Prof, walaupun kita juga mengekspor, tetapi kita juga tidak kurang yang mengimport, Prof. Silakan. Okey, pertama saya nak sebut kata-kata bijak pandai. Orang yang paling tidak siuman ialah buat benda yang sama mengharapkan hasil berbeza. Dan kita berada di sini disebabkan pilihan kita 30, 40, 50 tahun yang lalu. Dan bagi anak muda yang menonton sekarang ni, masa depan anda bergantung pada keputusan anda hari ini. Sebab apa yang kita ubah hari ini menentukan masa depan dengan izin Allah 10, 20 tahun, 30 tahun akan datang. Sebab itu, orang yang bijak ialah orang yang membuat keputusan dan mengadakan disiplin untuk menentukan apa yang dicapainya. Jadi saya cadang macam ni. Apa kata orang muda dan kita semua policy makers yang di negara ini, kita adakan satu skrip negara kita. Kalau kita tengok drama, Dr. Ridwan, kita tengok drama, kenapa drama tu seronok? Sebab skrip dia hebat, Datuk Baik, apa kata kita buat skrip? Pertama, skrip diri kita, skrip keluarga kita, skrip organisasi kita, skrip negara kita, di mana peranan utama ialah kita, dan setiap kita ini harus melakukan perubahan pada diri kita mulai saat ini dengan perkara yang kecil. Yang pertama, ubah dari segi 4 komponen manusia ini. Ingat, kita ada 4 komponen, iaitu kesihatan, intelek, emosi dan kerohanian kita. Untuk kesihatan kita, tentunya kita mesti makan makanan yang sihat, yang saya dah tekankan tadi. Saya nak sebut juga formula ni, Dr. Ridwan. Dia panggil G-Bombs. Boleh saya sebut di sini? Makanan anti-cancer yang saya rasa pihak Fama boleh keluarkan. Iaitu kita mesti makan setiap hari. Bahasa Inggerisnya G untuk makanan saya green. B ialah kacang, beans. O ialah bawang, onions. M ialah mushroom, saya rasa pihak Fama ada buat cendawan. Dan B lagi berry, dan juga S ialah seeds ke kacang. So sangat penting bagi kita menjaga kesihatan, menjaga intelek kita, menjagakan kita punya emosi penuh kasih sayang, dan rohani kita sangat berdoa pada Allah. Jadi Dr. Ridwan, untuk mengubah para remaja ini, apa kata kita menjadi orang yang membuat sesuatu bukan mengikut, menjadi leader bukan pengikut. Ya. Terima kasih, Prof. Kita beralih pula kepada Datuk ya. Ya, saya selalu dengar, Datuk, kalau kita tengok makcik-makcik kampung dan bila kita tanya, Datuk ya, kenapa daripada dulu sekarang ni tak berubah-ubah lagi? Dan nasib macam ni nak macam mana? Itu sebab tajuk ini kita pilih. Apa tu, Datuk Alahai Nasib kan? Sampai bila kita nak menyerahkan kepada nasib ini? Sedangkan kekuatan kudratnya Allah bagi kepada setiap manusia, Datuk. Dan saya daripada hati saya, Datuk, saya bila saya cakap ni, saya bercakap pada hati saya, mengingatkan umat Islam ini, kalau kita tidak bangun ini, anak cucu kita akan menderita satu masa nanti, dan kedaulatan negara kita pasti akan tergugat. Apa itu, Datuk, silakan. Baik, terima kasih. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya tertarik dengan persoalan yang dibawakan oleh Prof Mohaya sebentar tadi, tentang sampai bila kita ini tak nak terlibat untuk nak membangunkan potensi dalam bidang pertanian ni khususnya. Sebab ada pihak yang sudi nak memasarkan produk-produk kita, insya-Allah. Tadi disebutkan tentang bagaimana kurangnya pelibatan anak muda, orang golongan tertentu. Sebab itu kita nak ucap tahniah kepada pihak Fama. Walaupun dalam keadaan sekarang kita runsing memikirkan masa depan anak-anak muda untuk nak dilibatkan dalam bidang pertanian,
Tetapi dalam karnival jualan dan juga pesta yang dagangan yang diadakan semena dengan 50 tahun ini, saya dipahamkan mereka ada ketengahkan 110 orang usahawan-usahawan muda, usahawan industri asas tani dan usahawan IKS. Begitu juga ada kurang lebih 10,000 ahli kelab dipanggil My Agrosis ataupun kelab usahawan istiswazah. Ini semua orang muda-muda yang kita harapkan boleh memberi anjakan baru kepada masa depan pertanian di negara kita. Sebab seperti yang kita sebut di awal tadi, negara kita ni amat kaya. Buminya. Sampaikan masa saya di tanah Arab, ada orang Arab beritahu pada saya, ente punya negara syurga. Saya tanya, apa syurga pula? Ente punya negara tanam tongkat jadi pokok. Ana punya negara tanam pokok jadi tongkat, mati itu pokok. Negara kita begitu subur. Yang terbaru sekali Dr. Ridwan, kurma pun boleh hidup di Malaysia ini. Kurma. Dan kurma yang dikeluarkan dan ditanam di Malaysia jauh lebih bagus daripada yang ditanam di Timur Tengah. Kita boleh keluarkan hasil dalam masa 3 tahun. Kurma yang di luar negara di Timur Tengah ambil masa 5 hingga 7 tahun. Itu tempat asal dia itu. Ini rezeki untuk kita. Sebab kita kalau nak makan kurma-kurma ni bukannya semuanya murah. Terutama kalau kurma yang digemari oleh baginda Nabi, kurma ajwa. Kurma ajwa itu yang number 1 punya. Susah betul nak makan. Cuma hati-hati. Walaupun kita kempen makan buah banyak, kurma ajwa ni ada sedikit berbahaya. Menurut kajian, kurma ajwa, kalau makan dalam kuantiti yang terlalu banyak, boleh luruh, gugur rambut. Itu pula berbahayanya. Kenapa boleh gugur rambut? Sebab 100 gram RM15. Bayangkanlah rega itu. Macam mana nak makan buah? Doktor boleh gaji besar makan buah hari-hari. Kami di orang kampung berim berapa? Kalau dia menggugurkan rambut, saya tak makan lah. Itu apa tu? Betul tak betul ni? Ya betul. Okey, betul. Mahal sangat doktor, mahal sangat. Jadi mungkin selepas pada ini kita boleh tanam di negara kita dan dipasarkan pula oleh pihak farma. Wallahu a'lam. Ini kalau Datuk nak rasa makan kurma, datang ke Uniza, Universiti Sultan Zainal Abidin. Pokok-pokok kurma kat situ berbuah belaka dah. Setiap tahun berbuah dah tu nak ceritanya. Negara kita ni pokok arak tanam kat Malaysia, cucuk kat tanah kita, hidup belaka pula. Cuma tukang cucuk tu tak mau. Tu yang saya sedih tu, kadang-kadang kita sanggup berjam-jam merempit. Saya tak nak marah kepada merempit dan sebagainya, tapi kalau kita boleh buang masa lah, saya anggap buang masa situ. Kenapa kita tak boleh buang masa kita untuk berbakti kepada tanah? Apa tu, bukan begitu dah tu. Prof Muhammad, akhirnya untuk tip untuk penonton kita sebagai akhir sikit je Prof. Sila. Sikit saja. Saya nak share resepi sikit boleh ya? Saya cadangkan semua suri rumah tangga, buatkan jus sayuran, jus buah-buahan. Kita blendkan dengan sayur-sayuran untuk membolehkan anak-anak kita yang takut makan sayur tu makan sayur. Dan kalau boleh, kalau kita nak buat aiskrim tu, satu formula lagi, kita bekukan pisang, masuk dalam blender, taruh walnut, jadi banana walnut aiskrim. Jadi kalau boleh, para ibu sekalian, benda yang paling penting ibu bapa daripada anak-anak ialah tabiat pemakanan yang sihat. Sebab pemakanan yang sihat mencegah penyakit, mencerdikkan anak-anak kita. Dan makan lemak-lemak yang baik. Itu saja. Setuju Prof. Apa yang Prof sebut tu saya buat belaka. Hari-hari sekarang ni saya blend daun belalai gajah dengan buah-buahan. Belalai gajah Prof tahu? Kena tanam belalai gajah tu. Sabah green grass, lebih kurang gitulah. Daun daripada bagus Prof. Dan saya juga nak cerita Prof ni. Bunga telang, saya minum air dia, daun pandan, daun kari, daun lima purut, nak ceritanya. Dapat nampak muda. Betul. Baik. Begitulah nampaknya forum perdana kita pada malam ini atas tajuk Alahai Nasib. Nak mengingatkan kita supaya menjaga kedaulatan makanan ini. Ya, supaya negara kita terjamin, terselamat, berdaulat dan sebagainya. Sebelum saya mengakhiri forum kita pada malam ini, saya nak ucapkan terima kasihlah kepada Fama ya, kerana sudi menganjurkan forum yang begitu baik ini di tataran yang begitu indah pada malam ini, dataran merdeka. Ya, terima kasih kepada JAKIM dan RTM juga kerana membawa forum ini kepada penonton kita sama ada di dalam negara kita ataupun di luar negara kita. Terima kasih kepada Datuk Badri dan kepada Prof Muhammad. InsyaAllah ada rezeki ini kita jumpa balik lah. Akhirnya selalu Datuk Badri pantun, malam ni satu pantun tak ada. Jadi saya bagi pantun untuk malam ni untuk Datuk jawab pada siri yang akan datang. Ini bukan sebarang tempat. Dataran merdeka, dataran keramat. Dengar baik-baik Datuk.
Kalau nak jadi orang hebat, mari bersama kita berjihad. Oh tu. Sambung pula lagi. Ni Fama pula. Jihad bukan sebarang jihad. Jihad memerangi orang tengah. Kalau hidup nak selamat, usaha kuat, jangan berlengah. Ya, tu dia. Terima kasih banyak. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.